Hai, nama saya Andik Rifah Hakimi bin Andik Muhammad Faizal. Saya memegang watak sebagai anak semasa roleplay minggu kedua. Tajuk kami berkaitan seorang pesakit iaitu ayah saya dalam roleplay ini yang tercedera semasa menjalankan kerja beliau dan memerlukan rawatan dengan segera di hospital. Tetapi perlu menunggu waktu yang sangat lama kerana ramai pesakit yang berbilang bangsa memerlukan rawatan yang lain. Tetapi mereka memberikan keutamaan kepada pesakit ini, which is ayah saya, untuk melakukan rawatan dengan segera. Bagi saya itu adalah satu tindakan yang baik, tindakan yang perlu dilakukan oleh orang-orang kita walaupun berbilang bangsa atau lain kaum. Antara nilai murni yang saya perolehi semasa saya menjalankan roleplay tersebut adalah bertimbang rasa. Kerana walaupun mereka adalah bangsa yang lain, tapi mereka masih menunjukkan rasa kesian, rasa suci hati kepada bangsa yang lain. Bagi saya ini adalah satu tindakan yang kita perlu ada dalam diri kita, sebab ini akan menjadikan kita sebagai satu bangsa yang satu negara yang harmoni dan saling tolong menolong. Hai, nama saya Farah Chin dari Kumpulan 6. Hari ini saya akan kongsikan refleksi saya berdasarkan aktiviti roleplay yang telah dilaksanakan. Tajuk roleplay kumpulan saya ialah soalan H. Sejurus soalan diberi, kami memulakan proses mencari maklumat di mana kami berbincang jalan cerita situasi dan menentukan watak setiap kali kumpulan. Dalam roleplay ini, saya merupakan salah seorang pengunjung yang merungut dan meninggikan suara. Semasa roleplay, kami juga menghadapi masalah seperti kehabisan masa berbincang. 5 menit masa yang diberikan untuk berbincang terlalu singkat dan ini menyebabkan maklumat yang kami dapat peroleh adalah terhad. Pada pendapat saya, jika diberikan masa sekurang-kurangnya 8 menit untuk berbincang, sepertinya kami dapat mencari maklumat dengan lebih teliti dan memberikan hasil yang lebih baik. Cara kami mengatasi masalah ini ialah dengan menggabungkan idea dan maklumat dari setiap kali kumpulan untuk menghasilkan jalan cerita yang sesuai dengan situasi. Pengajarannya, kita sebagai bangsa yang beradab haruslah bertimbang rasa dan menghormati antara satu sama lain. Tanpa adab, ia seperti kita hidup pada zaman jahiliyah di mana peradaban atau tamadun tidak diamalkan. Hal ini dapat dikaitkan dalam situasi yang kami lakukan karena terdapat situasi di mana pengunjung yang kurang adab. Mereka merungut dan meninggikan suara di tempat yang tidak sepatutnya hanya karena tidak berpuas hati. Bagi tangan hospital mendahulukan perawatan ayah Abdul Wahub yang mengalami kecederaan lebih turut berbanding pengunjung. Daripada ini, setiap bangsa haruslah bertimbang rasa dengan mengutamakan orang yang lebih memerlukan seperti yang dilakukan oleh pihak hospital. Setiap bangsa juga haruslah menghormati antara satu sama lain dengan tidak meninggikan suara di tempat awam seperti hospital, karena ini boleh mengganggu pesakit dan juga kaki tangan hospital yang sedang bertugas. Sekian. Hai, saya Santiana Purwamej, ID number 0120210991. So, roleplay yang kami buat hari itu ialah situasi dalam hospital di mana ada orang tua yang jatuh dan memerlukan rawatan yang serius. Sebaliknya, dalam senario hospital tersebut, ada banyak orang pasien yang datang awal dan doktornya adalah tak banyak doktor dalam hospital. So, saya sebagai nurse, saya harus memberikan tumpuan kepada pesakit yang memerlukan emergency, yang memerlukan yang sangat serius. Bukan pasien yang dah datang awal, sebab semua orang kena bertolak ansur dan memahami situasi yang dialami. Sebaliknya, dalam situasi tersebut, terdapat beberapa pergaduhan perselisihan faham sebab semua manusia kena fahami situasi yang dialami. Sebagai emergency, sebagai nurse ke doktor, semua orang perlu memberikan rawatan kepada pesakit. Tapi kena faham situasi mana siapa yang memerlukan tumpuan yang utama. Selamat sejahtera, nama saya Joshua dari Grup 6. So hari ini saya akan buat video refleksi bagi assignment 1 mengenai roleplay. So yang pertama, apa yang saya dapat belajar adalah menilai peranan nilai tamadun dalam pembentukan sistem nilai masyarakat Malaysia. So dalam ini kita dapat mengetahui tentang pembentukan sistem nilai masyarakat Malaysia yang perlu dikukuhkan untuk memainkan peranan nilai tamadun. Yang kedua adalah menunjukkan keupayaan komunikasi sosial dalam pelbagai landscape budaya. So, keupayaan komunikasi sosial adalah amat penting untuk mengeratkan hubungan antara kaum dan budaya dan menunjukkan keupayaan landscape budaya. Yang ketiga adalah menjelaskan unsur ketamadunan dengan isu masyarakat semasa. Dengan ini kita dapat menjelaskan unsur dan juga dengan isu masyarakat semasa. Dengan ini kita dapat mengukuhkan atau mengeratkan hubungan antara satu sama lain dengan masyarakat dan isu masyarakat semasa. Terima kasih. Assalamualaikum and hi. Saya Rifki Permana. Watak saya masa lakonan kumpulan kami pada hari itu adalah sebagai seorang orang tua yang jatuh dan pada masa sampai ke klinik terus dapat rawatan tanpa perlu menunggu atau beratur, sedangkan ada juga orang Cina dan India yang sakit kronik juga tetapi dah tunggu lama tapi tak dapat jumpa doktor ataupun jururawat lagi. So pengajaran yang kami cuba nak sampaikan pada lakonan tersebut adalah yang pertama, memang kita perlu utamakan orang tua, lagi-lagi kalau dah jatuh
So takut membuatkan jadi lagi serius ke apa sampai lumpuh ataupun mati. Tetapi pihak klinik dan pihak hospital perlu juga menyediakan fasiliti yang cukup lah. Kiranya ada bahagian untuk kecemasan, ada bahagian untuk yang sakit tak serius sangat, kena sediakan cukup doktor dan jururawat. Jadi ni semua ada banyak lagi faktor yang boleh memudahkan lagi pengurusan pesakit-pesakit. So tak adalah timbulnya isu nak kena tunggu lama-lama tak dapat jumpa doktor sampai kena tunggu 3-4 jam. Yang kedua, pasal isu perkauman. Sepatutnya pihak klinik ataupun hospital tak perlu pun ada masalah tentang perkauman ni, sebab kita dah duduk kat Malaysia ni, memang kita dah hidup dengan banyak kaum. Kita dah hidup dengan orang India, kita dah hidup dengan orang Cina, dengan orang-orang asli. So sepatutnya isu perkauman memang dah tak ada lah. Untuk lagi buat fasiliti kesihatan. So tak sepatutnya timbul isu perkauman. So kalau adanya pekerja staff yang membuat isu perkauman ni jadi satu masalah, so pihak atasan perlulah mengambil tindakan terhadap staff tersebut. So itu saja daripada saya. Thank you. Selamat sejahtera, nama saya Kishan dari kumpulan 6 dan video refleksi ini tentang apa yang saya dapat belajar daripada subjektivitas. So, pertama adalah pemahaman tentang latar belakang masyarakat, sistem kepercayaan agama dan kepelbagaian budaya. Dan kedua adalah dapat menyemat kesepahaman sesama rakyat dan sikap hormat menghormati dalam kalangan rakyat yang berasal dari pelbagai agama, keturunan, bangsa dan budaya di negara kita. Dan ketiga adalah untuk mengambil iktibar terhadap segala kesilapan yang telah dilakukan oleh setiap tamadun agar kita tidak mengulangi. Dan keempat adalah supaya mengingatkan kesedaran semua rakyat Malaysia agar meningkatkan semangat patriot. Itu saja. Thank you.